Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah hari ni saya nak share sikit macam mana nak isi SKT menggunakan sistem dalam Animo. Okey, sebelum tu kena tahu apa asasnya untuk pengisian. Okey, mula-mula sekali kita kena tengok macam ni ya. Okey, SKT ni sebenarnya kita sediakan apabila kita ni dah ada perancangan yang telah ditetapkan oleh jabatan kita, dan perancangan yang ditetapkan oleh jabatan itu akan dipecahkan kepada bahagian masing-masing lah. Dan biasanya baru ni kita dah bincangkan dalam bengkel, dan dalam bengkel tersebut bahagian dalam PSNZ ni dah ada sasaran yang ditetapkan, dan sasaran tersebut akan diagihkan kepada pegawai-pegawai dan juga staf sokongan untuk tujuan pencapaian lah, maknanya untuk sasaran kerja untuk bagi tahun 2020 Okey. Okey, dalam konteks kita ini adalah contoh SKT yang telah dihasilkan oleh bahagian. Okey, misalnya ini adalah bahagian pentadbiran. Okey, aktiviti yang ditetapkan ialah menguruskan dan menyelaras hal ehwal pentadbiran am, personal dan kewangan, dan terdapat beberapa aktiviti-aktiviti kecil untuk menyokong aktiviti utama, iaitu mengurus dan menyelaras hal ehwal pentadbiran, dan urusan penetapan dan penyelenggaraan SKT, urusan penyelenggaraan pengisian NPT. Ini semua adalah aktiviti-aktiviti yang menyokong aktiviti utama. Ini adalah contoh SKT BPPM. Okey, dia ada 80 senarai rujukan khusus dipenuhi, dan bagaimana nak mencapai 80% tu, dia ada sasaran kerja dia. Dia ada petunjuk prestasi dia. Okey, ini adalah contoh untuk bahagian pentadbiran. Okey, bahagian pentadbiran SKT seperti mana yang kita tengok tadi, kita ada aktiviti utama iaitu mengurus dan menyelaras hal ehwal pentadbiran am. Kita ada sasaran kerja kita, dan apabila saya susun balik, okey, ini adalah SKT yang ditetapkan di peringkat bahagian dan diisi oleh ketua bahagian lazimnya. Dalam SKT ketua bahagian memang kena isi inilah, ada fungsi utama, okey, pengurusan am dan pentadbiran aset serta kewangan PSNZ. Ada aktiviti-aktiviti yang menyokong fungsi utama. Banyak lagi aktiviti sebenarnya, tapi saya ambil contoh. Okey, ini adalah salah satunya. Memantau serta menyelia urusan penetapan dan penyelenggaraan SKT LMPT. Okey, ada kualitinya. Okey, staf kena mematuhi pengisian mengikut tempoh waktu ditetapkan. Itu kualiti yang saya set untuk mencapai aktiviti yang saya dah tetapkan. Dan berapa orang yang saya set untuk kualiti tersebut, seramai 46 orang staf. Okey, kena mematuhi tempoh yang ditetapkan, dan tempoh yang kita tetapkan adalah dalam masa 2 minggu. Biasanya Urustia menetapkan 2 minggu ataupun 3 minggu untuk pengisian SKT. Okey. Sasaran kita kena pastikan 100% staf kita ni mengisi SKT dan diambil tindakan dalam tempoh yang ditetapkan. Okey. Dan SKT bahagian tadi, okey, saya akan pindahkan ke SKT pegawai ataupun SKT ketua seksyen. Dalam SKT dia kena masukkan aktiviti utama. Okey, dalam sistem nanti ada aktiviti utama, dia kena masukkan membantu pengurusan am dan pentadbiran aset serta kewangan PSNZ. Dan sub-aktiviti dia kena masukkan membantu ketua bahagian dalam urusan penetapan dan penyelenggaraan SKT LMPT. Semua staf PSNZ menggunakan sistem MyNemo dan dilaksana dalam tempoh yang ditetapkan. Dan kualiti dia, apa yang dia kena lakukan untuk pastikan
aktiviti yang ditetapkan mencapai sasarannya, dia kena membuat makluman secara email mengenai prosedur pengisian dan tempoh yang perlu dipatuhi kepada semua staf. 46 orang staf kena tahu berkenaan prosedur pengisian dan tempoh yang perlu dipatuhi. Dan kita sasarkan, maknanya staf kita ni kena make sure dalam tempoh 2 minggu urusan pengisian ni dapat diselesaikan oleh staf. Dan sasaran dia kena pastikan 100% staf mengisi dan menghantar SKT LMPT dan tempoh ditetapkan. Dan untuk pemantauan dia, maknanya untuk pelaksanaan di peringkat staf seliaan dia, SKT ini dipecahkan kepada staf seliaan dia, misalnya ini contohnya. Ini kena merujuk kepada pegawai dia, apa sasaran yang dia kena capai, dan dalam pada waktu ini memang pegawai dan staf seliaan kena berbincang berkenaan penetapan sasaran supaya sasaran yang ditetapkan itu mampu dicapai, tidak terlalu tinggi ataupun tidak realistik ke. Jadi kena bincang. Tapi dalam keadaan kita ni, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, memadai dengan kita sediakan draft SKT kepada bahagian anak buah kita, dan anak buah kita cuba isi dan kita boleh semak. Pegawai tanggungjawab dia kena semak SKT staf seliaan dia. Kalau ada apa-apa tak betul, dia kena kemas kini dan maklumkan kepada staf supaya membaiki SKT tersebut. Dalam tempoh yang sukar ni memang saya rasa susah jugalah, tapi kita boleh cuba, staf-staf seliaan boleh cuba sediakan draft dulu dan pegawai akan semak. Ini berbalik kepada SKT ni, ini adalah SKT yang pegawai dia sudah set kepada staf dia. Fungsi utama membantu dalam urusan penyelenggaraan SKT LMPT staff. Sub-aktiviti dia, apa yang ini kena buat untuk menyokong fungsi utama, iaitu membantu ketua seksyen dalam mengemaskini dan menjana laporan SKT dan LMPT staff. Kualiti, dia kena kemukakan laporan janaan SKT dalam tempoh diperlukan. Kuantiti, laporan 46 orang staf dan dalam tempoh 3 hari dia kena kemukakan laporan itu kepada pegawai dia. Dan sasaran, dia kena pastikan laporan akhir pengisian SKT LMPT staff kepada ketua seksyen dapat disediakan dalam tempoh ditetapkan. Macam mana nak isi? Cara isi, kita buka MyNemo. Buka MyNemo, and then ini contoh. Aktiviti utama. Aktiviti utama, contohnya saya ambil yang staf seliaan tadi kan. Ini untuk aktiviti utama untuk ketua bahagian misalnya. Masuk ke aktiviti utama, simpan. Lepas tu semula pergi ke aplikasi staff. Lepas tu klik pada penilaian prestasi online. Lepas tu pengisian SKT. Masukkan aktiviti utama. Aktiviti utama ni adalah aktiviti yang telah, kalau pegawai ketua bahagian, dia ada aktiviti yang telah ditetapkan kepada bahagian dia kena masukkan. Contohnya macam saya, pengurusan am dan pentadbiran aset. Simpan. Dan
apa aktiviti untuk menyokong aktiviti utama tadi, sub aktiviti